Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Sejurus selepas memasuki White House pada 4 Februari lalu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan kepada dunia bahawa diplomasi kembali diketengahkan dalam dasar luar Amerika Syarikat. Dan ini selepas 4 tahun dipimpin Donald Trump. Kita nak lihat mampukah Amerika Syarikat untuk mengembalikan posisinya sebagai rakan strategik yang dinamik dan aktif kepada Asia Tenggara. Ini ketika Myanmar masih lagi mengalami ketidaktentuan dan seluruh rantau masih lagi bergelut untuk menangani pandemik COVID-19 dan juga dalam masa yang sama pengaruh China juga dilihat semakin meluas. Selepas lawatan pertama naib Presiden Kamala Harris ke Singapura dan Vietnam baru-baru ini, apa first impression ataupun tanggapan awal daripada perspektif negara-negara ASEAN terhadap tahun pertama pimpinan Joe Biden? Jadi bagi mengulas lanjut pada jam ini dalam Awani Global, bersedia bersama saya Profesor Madya Dr. Jaswan Singh, Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Universiti Malaya. Terima kasih Prof bersama saya dalam Awani Global. Terima kasih. Prof, saya nak mulakan dengan lawatan naib Presiden Kamala Harris baru-baru ini di Asia Tenggara. Apa tujuannya dan signifikannya bagi pentadbiran Biden dan kenapa Singapura dan Vietnam menjadi pilihan? Saya percaya lawatan ini merupakan suatu lawat usaha untuk membina semula jambatan yang menghubungkan Washington DC dengan rantau ini, kerana semasa pentadbiran Trump tidak kelihatan suatu dasar yang jelas daripada Amerika Syarikat terhadap Asia dan khususnya Asia Tenggara. Saya juga percaya bahawa walaupun Kamala Harris hanya melawat 2 negara sahaja, saya rasa ini mungkin disebabkan oleh wabak COVID-19. Ya. Sekiranya keadaan membenarkan, saya percaya mungkin lawatan ini akan dilakukan ke negara-negara yang lain juga. Tapi having said that, saya juga percaya di masa akan datang kemungkinan besar Presiden Biden sendiri akan melawat kawasan ini Asia Tenggara atau mungkin negara-negara Asia. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa isu menjadikan Asia Tenggara dan Asia sebagai pivot dalam dasar Amerika Syarikat sudah dibawa balik semasa pentadbiran Biden ini, dan inilah yang kita tidak lihat semasa zaman Trump, di mana kita tidak dapat melihat suatu dasar yang jelas terhadap rantau ini. So lawatan ini sememangnya amat signifikan dan amat penting, dan khususnya apabila kita melihat kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Vice President Harris di Singapura dan juga di Vietnam, dan juga inisiatif untuk menubuhkan suatu regional office Center for Disease Control di Hanoi. Jadi ini jelas menunjukkan so to say as the Americans are coming back to the region or to Asia, so to speak lah. Yeah. Apa yang boleh dilakukan pentadbiran Biden dan Harris untuk menjelaskan lagi pivot ataupun pendekatan mereka di Asia Tenggara? Kalau kita lihat balik kepada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Presiden Biden semasa kempen pilihan raya dan juga selepas telah dilantik dan sebagainya, saya rasa isu menggunakan balik istilah pivot itu tidak timbul, kerana istilah pivot itu adalah seperti menyamakan dasar Biden dengan dasar Presiden Obama. Dan setiap presiden mempunyai pendekatan yang baru, tetapi sekalipun istilah itu tidak digunakan, usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pentadbiran Amerika Syarikat sekarang ini jelas menunjukkan bahawa polisi yang satu masa dahulu dijalankan oleh Presiden Obama itu sekarang digiatkan lagi sekali lagi, dan akan memasuki beberapa kawasan, bukan setakat untuk melihat strategic competition between United States dan Amerika Syarikat, di antara Amerika Syarikat dengan China, tetapi juga untuk melihat bagaimana Amerika Syarikat boleh reach out atau membantu negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, dalam menangani masalah-masalah seperti COVID-19, isu sustainable development dan sebagainya. Dan ini kita boleh lihat juga apabila Vice President Harris sendiri menyebut tentang isu Mekong, ya. Bagaimana dua kawasan yang kita lihat amat mempunyai kehadiran China yang amat jelas, ialah Laut China Selatan dan juga isu Mekong. So di sini jelas menunjukkan bahawa pentadbiran Amerika sanggup untuk melakukan usaha-usaha untuk
membina semula jambatan yang kukuh, hubungan yang kukuh di antara Washington DC dengan negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Berbalik kepada lawatan Kamala Harris, bagaimana ini dinilai? Adakah ia diterima baik oleh pemimpin-pemimpin ASEAN? Ini adalah suatu soalan yang susah dijawab kerana lawatan beliau hanya dilakukan di dua negara sahaja, ya. Jadi saya tidak ingin speculate. Tetapi kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang keluar dari beberapa negara jelas menunjukkan ia disambut baik. Tapi kebanyakan negara Asia Tenggara juga beberapa negara ada juga mengatakan bahawa mungkin lawatan ini di masa akan datang perlu dikembangkan kepada negara-negara yang lain, bukan setakat dua negara sahaja. Dan secara keseluruhannya melihat kepada lawatan ini, pandangan Prof, apa yang berjaya dicapai Kamala Harris? Ini saya rasa adalah satu usaha awal untuk membina jambatan di antara jambatan yang sudah boleh kita kata hilang lah di antara Washington DC dengan capitals in Southeast Asia. Jadi ini adalah usaha pertama, tetapi kalau kita lihat dia akan datang dalam masa 2-3 tahun lagi, kita mungkin akan melihat lebih ramai pegawai-pegawai atasan Amerika seperti Setiausaha Negara dan sebagainya melawat kawasan ini, kerana kita kena juga melihat bagaimana kepentingan rantau ini bukan saja dinyatakan dalam kenyataan-kenyataan Biden, tetapi juga dalam kenyataan Setiausaha Negara sendiri, Blinken. Jadi jelas menunjukkan terdapat satu konsensus di Washington DC bahawa Amerika perlu kembali dan engage negara-negara di rantau ini, suatu yang tidak dilakukan di masa pentadbiran yang lalu. Kembali dan engage bersama negara-negara di Asia Tenggara. Itu misi yang kita lihat mencapai konsensus di Washington. Tetapi apa jangkaan dan apa harapan pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara terhadap tahun pertama pentadbiran Biden? Adakah mereka optimis? Di sini terdapat sedikit optimisme kerana sememangnya ramai yang mahukan perubahan, ya. Apabila berlaku pilihan raya tahun yang lalu, sebab kebanyakan negara sudah tidak begitu senang dengan dasar pentadbiran Trump. Jadi kemasukan satu presiden baru ini disambut dengan begitu baik sekali, bukan saja di rantau Asia Tenggara atau rantau Asia, tapi juga di kebanyakan pelosok dunia. Seolah-olah Biden itu mencerminkan suatu era baru dalam dasar luar Amerika Syarikat yang suatu masa dahulu kelihatan tidak mempunyai arah. Jadi secara keseluruhannya bukan setakat Asia Tenggara, tetapi dari perspektif global, kemenangan Biden ini sememangnya terdapat suatu unsur yang positif, ya, kita boleh lihatkan itu. Kita tahu Asia Tenggara berdepan pelbagai cabaran ketika ini, kemelut politik, ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi dan cabaran menangani pandemik COVID-19. Tetapi pandangan Prof, apa yang diperlukan Asia Tenggara dan apa harus dijadikan keutamaan buat negara-negara rakan sekutu, dan jika Amerika Syarikat ingin menampilkan posisi yang lebih aktif dan dinamik, apa yang perlu menjadi keutamaan? Saya rasa langkah pertama sudah pun dimulakan apabila Vice President Harris membuka CDC Center di Hanoi, dan ini jelas menunjukkan bahawa Amerika Syarikat akan bersama dengan negara-negara rantau untuk menangani bukan sahaja COVID-19 tetapi juga isu-isu kesihatan yang lain yang sememangnya sudah menjadi isu-isu yang global. Tetapi di sebalik isu COVID-19, masalah besar yang dihadapi bukan sahaja oleh negara Asia Tenggara tetapi seluruh dunia ialah pemulihan ekonomi. Peranan Amerika dalam usaha membantu pemulihan ekonomi di kawasan-kawasan yang di dunia ini adalah satu yang akan disambut dengan baik. Jadi di sini engagement tidak sepatutnya hanya memberi fokus kepada strategic competition between Amerika Syarikat dengan China sahaja. Dan ini sudah pun dinyatakan oleh
Vice President Harris sendiri apabila beliau menyatakan bahawa Amerika kini akan memberi fokus kepada isu-isu seperti resources, ya, sumber-sumber asli, sustainable development dan sebagainya, khususnya dalam konteks pembangunan di kawasan Mekong. Dan kita perlu melihat bahawa walaupun beliau bercakap mengenai Mekong, kita kena faham bahawa ini adalah satu usaha untuk memberi satu message bahawa isu sosioekonomi dan sebagainya adalah isu-isu yang penting yang perlu ditangani. Jadi di sini untuk membina jambatan yang lebih kukuh, saya percaya apa yang Washington DC perlu lakukan ialah juga untuk melihat bagaimana ia boleh membantu dalam proses pemulihan ekonomi rantau ini dan juga bagaimana ia boleh membantu mengukuhkan sistem healthcare di rantau ini, khususnya di kawasan-kawasan di negara-negara seperti Laos, Cambodia, Myanmar dan sebagainya. Prof berpandangan persaingan antara Amerika Syarikat dan China ini tidak sepatutnya menjadi fokus khususnya buat pentadbiran Biden, tetapi adakah Prof menjangkakan ini masih akan menjadi cabaran terutama buat pentadbiran Biden seperti mana kita lihat ini menjadi tema utama bagi pentadbiran Trump sebelum ini? Ya, dia akan menjadi suatu isu utama kerana kalau kita melihat kepada usaha-usaha di Washington DC, apabila pentadbiran Biden menubuhkan Directorate Indo-Pacific di National Security Council, ini jelas menunjukkan bahawa isu Indo-Pacific ini adalah suatu isu yang sememangnya penting bagi Amerika Syarikat dan ini sememangnya amat berkaitan dengan persaingan strategik di antara Amerika Syarikat dan China. Ya, jadi isu ini sememangnya ada, tetapi pada masa yang sama bagaimana Amerika Syarikat menangani isu ini juga penting kerana Amerika Syarikat perlu mengambil kira dua perkara. Yang pertama adalah isu ASEAN neutrality, ya, isu bahawa ASEAN tidak mahu mengambil satu pendirian untuk memilih salah satu kuasa. Ini jelas daripada pemimpin-pemimpin ASEAN. Ya, dan yang kedua ialah isu centrality ASEAN sendiri. Apakah isu untuk membina jambatan, membina hubungan baik di antara Amerika Syarikat China, mengambil kira pandangan ASEAN atau tidak, itu juga sangat penting. Jadi sekiranya Amerika mengambil suatu pendekatan untuk engage ASEAN, kemungkinan isu-isu seperti ini akan timbul. Jadi dijangkakan apa yang mungkin berlaku ialah approach bilateral dan ini kita dapat lihat daripada lawatan Harris sendiri, ya, iaitu bukan menggunakan ASEAN sebagai platform tetapi menggunakan hubungan bilateral antara Amerika Syarikat dengan negara-negara ini, sebab itulah strategi yang China telah gunakan untuk meningkatkan kehadiran dan juga kepentingan dia di Asia Tenggara, ya. Prof ada menyentuh sedikit tentang engagement ataupun pendekatan Amerika Syarikat bersama Asia Tenggara sebelum ini bawah pentadbiran Trump yang Prof berpandangan tidak begitu jelas. Boleh Prof terangkan sedikit bagaimana sebenarnya hubungan Amerika Syarikat dan Asia Tenggara sebelum ini dan adakah Asia Tenggara akan bertindak lebih berhati-hati selepas ini? Saya percaya semasa zaman Trump, Trump tidak mempunyai satu dasar yang jelas mengenai bukan saja Asia Tenggara tetapi seluruh Asia. Isu yang paling penting di sini ialah isu bagaimana negara China telah meningkatkan kepentingan ekonomi dan sebagainya di rantau Asia dan khususnya rantau Asia Pasifik. Ya, dan sepanjang 4 tahun pentadbiran Trump seolah-olah Trump membelakangkan, ya, Asia Tenggara dan sebagainya. Jadi dengan adanya pentadbiran Biden ini dan dengan adanya usaha-usaha seperti membawa balik pegawai-pegawai seperti Kurt Campbell seumpamanya untuk mengetuai Director Indo-Pacific Directorate dan sebagainya, jelas menunjukkan bahawa Asia adalah rantau yang penting. Dan kalau kita berkata tentang Asia, of course kita tidak boleh lari daripada kepentingan Asia Tenggara sendiri, ya. Jadi mahu tidak mahu bagaimana
pentadbiran Biden cuba menangani isu persaingan strategik dengan China dan pada masa yang sama meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara adalah suatu isu yang perlu dilihat secara berhati-hati oleh Washington DC. Ya, Prof, sebenarnya pelbagai isu yang menjadi fokus dan boleh diutamakan Amerika Syarikat selain daripada persaingan bersama China, dan kita sudah pun menentuh tentang isu pertumbuhan ekonomi dan cabaran menangani pandemik COVID-19, tetapi tidak boleh dinafikan juga isu kemelut politik dan ketidakstabilan di Myanmar. Adakah Prof melihat pendekatan dan juga pendirian Amerika Syarikat baru-baru ini sejak kebelakangan ini terhadap ketidakstabilan di Myanmar, adakah ini mencukupi atau sebenarnya Amerika Syarikat perlu memainkan peranan yang lebih kukuh terhadap Myanmar? Saya rasa apa yang sedang Amerika Syarikat lakukan pada masa ini adalah untuk memberi ASEAN suatu peluang untuk cuba menyelesaikan isu kemelut politik di Myanmar. Dan ini adalah strategi yang tidak digunakan oleh Amerika Syarikat di masa yang lalu. Di masa yang lalu, apa yang Amerika Syarikat buat semasa pentadbiran Clinton ialah pada 1997 Amerika Syarikat mengenakan terus sekatan dan tidak memberikan ASEAN peluang untuk mendekati isu ini, ya, dan juga menjalankan usaha-usaha untuk cuba mengatasi masalah kemelut politik. Jadi pendirian yang dilakukan hari ini adalah suatu pendirian yang berbeza sedikit, ya, supaya Washington DC tidak jam tegan, ya. Pada masa yang lalu Washington DC memang telah pun burn the bridges actually dengan mengisytiharkan sekatan dan sebagainya, ya. Dan di sinilah saya rasa isu yang cabaran yang paling besar sekali iaitu kemampuan ASEAN, ya, untuk berdialog dengan generals di Naypyidaw supaya membawa perubahan-perubahan, ya, atau mengambil langkah untuk mengembalikan demokrasi. Now, isu pendemokrasian, isu hak asasi manusia tidak akan lari daripada radar pentadbiran Biden. Sekarang ini adalah isu yang sememangnya berada dalam radar setiap Presiden Amerika Syarikat. Tidak mahu campur tangan, tidak mahu mengambil tindakan yang tegas dan membiarkan ASEAN mengambil tindakan sendiri di Myanmar. Prof melihat ini satu pendekatan yang sedikit berbeza daripada pentadbiran sebelum ini seperti Clinton. Dan ini mengingatkan saya sedikit kepada apa yang berlaku di Afghanistan baru-baru ini. Dan kita tahu lawatan Kamala Harris ke Asia Tenggara dibayangi oleh pengunduran Amerika Syarikat di Afghanistan dan juga disusuli dengan penguasaan Taliban di Kabul. Bagaimana Prof melihat pula tindakan Amerika Syarikat di Afghanistan dan bagaimana ini akan dinilai oleh Asia Tenggara? Di sini tindakan Amerika untuk menarik keluar dengan cepat tentera dan membenarkan Taliban mengambil alih pucuk pentadbiran sememangnya telah memeranjatkan ramai pemerhati dan juga ramai orang sendiri tentang apa yang berlaku di Afghanistan dan sebagainya. Apa yang kebanyakan pemerhati sedang memberi perhatian ialah impak jangka masa panjang dengan adanya Taliban di dalam pucuk kepimpinan di Afghanistan. Ini saya percaya adalah satu dasar yang sememangnya jelas menunjukkan suatu miscalculation di pihak Amerika Syarikat. Tetapi pada masa yang sama perlu juga kita fahami bahawa dengan mengeluarkan tentera daripada Afghanistan, usaha meningkatkan kehadiran tentera Amerika Syarikat di Asia boleh dipertingkatkan lagi. Ya, kita bercakap tentang beberapa beribu-ribu tentera yang sekarang sudah dikeluarkan daripada Afghanistan dan boleh direlocate di kawasan-kawasan tertentu di Asia Tenggara. Nah, ini untuk jangka masa panjang juga tidak begitu baik kerana ini akan sudah tentu meningkatkan strategi competition di antara China dengan Amerika Syarikat. So itu adalah suatu aspek yang kita boleh lihat, ya. Tapi secara menyeluruhnya isu menarik diri daripada Afghanistan dan apabila Presiden Biden sendiri ditanya oleh pemberita bahawa adakah Kabul akan jatuh ke tangan dan beliau kata tidak. Dan ini jelas menunjukkan
miscalculation on the part of the Americans. Miscalculation ini kita tahu Biden dikritik agak teruk oleh pemerhati bukan sahaja di Amerika Syarikat, malah di seluruh dunia. Adakah Prof berpandangan Biden mampu recover daripada apa yang berlaku di Afghanistan? Pada masa ini tidak kelihatan usaha untuk recover, untuk memulihkan image tentang apa yang tentang keputusan yang dibuat tentang Afghanistan ni, kerana sememangnya isu credibility Presiden Biden dan juga credibility Amerika Syarikat, khususnya apabila kita melihat rakyat-rakyat Afghanistan yang cuba keluar daripada negara itu sehingga cuba hang on kepada plane yang sedang take off dan sebagainya, ya. Gambar-gambar seperti ini jelas menunjukkan seolah-olah selepas 20 tahun Amerika Syarikat sudah pun abandon, ya, rakyat Afghanistan. Dan ini adalah feeling yang boleh dikatakan agak sama apabila Amerika menarik diri daripada Saigon dalam tahun 70-an dulu, apabila sebelum ia jatuh ke tangan North Vietnam, ya. Jadi di sini isu credibility, isu image antarabangsa Amerika dan juga isu kesan jangka masa panjang Taliban memerintah Afghanistan perlu dilihat secara serius oleh Washington DC, kerana dia pastinya akan melihat suatu boomerang effect kepada Amerika Syarikat sendiri, ya. Ketika Taliban dalam proses membentuk kerajaan di Afghanistan, jangkaan Prof bagaimana Biden ataupun cadangan Prof mungkin cara terbaik untuk Biden menelusuri ataupun navigate cabaran-cabaran baharu di Asia Barat, kalau kita melihat kerajaan yang dibentuk Taliban ini dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang? Kita perlu faham bahawa Taliban terdiri daripada banyak factions, ya. Dan itulah satu masalah yang sedang berlaku di Kabul, ya, persetujuan untuk menubuhkan kerajaan, ya. Walaupun mereka sudah pun mengambil alih negara itu, kecuali kawasan Panjshir, tetapi sekarang isunya ialah how do they get their act together untuk form a government. Dan yang kedua ialah legitimacy. Isu bagaimanakah kerajaan ini akan mendapat legitimasi daripada komuniti antarabangsa. Kebanyakan negara, bukan saja Amerika Syarikat, sedang tunggu dan lihat, wait and see, dan lihat bagaimanakah kerajaan itu akan ditubuhkan dan apakah komitmen kerajaan baru ini terhadap isu hak asasi manusia, khususnya hak kaum wanita. Wait and see, tunggu dan lihat. Mungkin itu juga pendekatan yang boleh diambil negara-negara di Asia Tenggara, sementara kita menantikan apa pendekatan pentadbiran Biden yang mungkin akan dijelaskan lagi pada masa akan datang. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Jadzwan Singh, Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Universiti Malaya, mengupas sedikit mengenai lawatan naib Presiden Kamala Harris ke Asia Tenggara baru-baru ini, apa jangkaan dan harapan Asia Tenggara terhadap tahun pertama pimpinan Joe Biden. Dan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Jadzwan Singh. Itu sahaja masa kita ada dalam Awani Global jam ini. Bersama saya Nala Huda. Salam hormat.